Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perkongsian Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran 23. Pelajar boleh rujuk buku teks tingkatan 4, muka surat 193, pelajaran 23, bertajuk Khauf dan Raja. Khauf, takut. Raja, harap. Khauf bermaksud takut kepada kemurkaan dan azab Allah SWT dengan menjauhi larangannya. Raja pula bermaksud mengharapkan keredaan Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya. Apabila kita menjauhi larangan Allah, insya-Allah seseorang itu boleh melaksanakan segala perintah Allah. Bagi manusia sebenarnya meninggalkan larangan Allah agak sukar dari melakukan kebaikan. Bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan khauf ini? Pertama, bergaul dengan ulama dan para salihin. Kedua, sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu. Cara mendapatkan khauf ialah dengan sentiasa bertaubat. Selain itu, cara mendapatkan khauf ini ialah sentiasa mengingati mati. Bagaimana pula cara kita untuk mendapatkan raja? Iaitu dengan bermujahadah menentang hawa nafsu. Seterusnya, melaksanakan amal ibadat dengan penuh kesungguhan. Rajak juga boleh kita dapat dengan cara tidak berputus asa dan dengan merayu dan merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh khauf dan rajak yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhirnya, baginda menangis kerana berasa takut Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Contoh lain, khauf dan rajak yang diamalkan oleh Rasulullah ialah Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Rasulullah SAW bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah dan berasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu." Riwayah At-Tirmizi. Maksudnya, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah SWT memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutinya. Konsep khauf dan rajak yang seimbang. Rasa takut kepada Allah hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Khauf dan rajak ini berlaku serentak. Apabila takut, contohnya takut neraka, dalam masa yang sama seseorang itu rajak, yakni berharap untuk dapatkan syurga. Seseorang yang mengharapkan keredaan Allah hendaklah melakukan amal ibadat
dan menjauhi perbuatan maksiat. Seterusnya, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Seterusnya, konsep khauf dan raja yang seimbang ialah perasaan raja akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadat tanpa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep khauf dan raja yang seimbang ialah khauf dan raja hendaklah berpaksikan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita lihat pula hikmah khauf dan raja. Pertama, melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Selain itu, melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah melihat dan menilai setiap perbuatan. Hikmah khauf dan raja seterusnya ialah mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya. Seterusnya, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan supaya mendapat kemanisan iman. Selain itu, hikmah khauf dan raja ialah melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Selepas mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan maksud khauf dan raja. Kedua, terangkan contoh khauf dan raja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, terangkan konsep keseimbangan antara khauf dan raja. Dan yang keempat, bagaimanakah sifat khauf dan raja melahirkan Muslim yang sejati? Huraikan.